Ini memorandum kita wakil pada JMI. Kita nak serahkan kepada Datuk Seri Syamuddin sebenarnya, tapi dia tak ada. Dia tak ada wakil pun yang dapat datang pada pagi ini, dan kita berharap di Parlimen kita rakyat dapat serahkan benda ni pada pihak yang tanggungjawab lah. Ada 3 tuntutan dalam memorandum ni: bebaskan semua tahanan ISA, siasat penganiayaan dan tutup kem komuniti. Dan kami ingin maklumkan ini adalah hari ke-8 mereka telah menyebut lapar, dan kami tak tahu apa keadaan mereka. Kami baru hantar peguam pagi ini dan akan dapat tahu dalam 1 jam apa tindakan, apa situasi kesihatan dan sebagainya. So we urge Pakatan MPs to make sure that we get some kind of response and action on the part of the government. If not, we will come back in a bigger mobilisation, and we will go to Kamunting and we will sit there until they are released. Apa saya terima, kami akan pastikan supaya memorandum sampai kepada Datuk Syamuddin, kepada Kementerian Dalam Negeri. Okey. Untuk pengetahuan juga, esok hari Sabtu kita ada vigil di depan Bukit Aman jam 8 malam, dan hari Ahad ni kita akan ke Kamunting untuk adakan protes bersama keluarga di depan kem tahanan Kamunting pada jam 10 pagi. Saya sebagai bekas tahanan ISA 2001-2003, Dr. Badrul Amin Bahrun, hari ini hadir untuk memberikan sokongan kepada orang tahanan dalam Kamunting yang sudah mogok lapar seminggu. Saya faham penderitaan mereka kerana saya pernah melalui keadaan yang sama. Tahun 2002 kami adakan mogok lapar yang sama. Saya bersama rakan-rakan yang lain waktu itu mogok lapar 5 hari, dan saya kolaps pada hari yang ke-4. Saya tahu penderitaan mereka. Saya boleh menyelami kesusahan mereka, perasaan mereka. Sebab itu saya hadir hari ini bersama isteri saya dan rakan-rakan yang lain menyatakan sokongan kepada mereka dan membantah kezaliman yang terus-terusan berlaku. Saya hanya mohon satu: jadilah sebuah masyarakat yang bertamadun. Welcome. Rakyat wajib bangun. Rakyat wajib menyatakan pendirian menentang kezaliman yang berlaku hari ini. Dan rakyat tidak boleh membiarkan segala bentuk kezaliman berlaku begitu sahaja di depan mata kita sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun. Saya 5-6 orang yang ditahan selama 2 tahun 2 bulan di bawah tuduhan memiliki senjata api, pelancar roket, hand grenade, ball bearing, molotov cocktail dan sebagainya. Dan ini satu pembohongan kerana selama 2 tahun 2 bulan kami ditahan dalam ISA tidak sekalipun soalan ditujukan tentang senjata api. Yang ditanya adalah soal parti, soal program, ceramah, mesyuarat dan sebagainya. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahawa they abuse, salah guna ISA. Bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk maslahan negara, tapi untuk kepentingan pemimpin-pemimpin UMNO yang rakus, tamak dan ingin mempertahankan kuasa jahat mereka. Seperti dimaklum, kita tahu Akta Keselamatan Dalam Negeri sudah dimansuhkan, dan juga undang-undang darurat yang telah isytiharkan semua telah dibatalkan secara automatik selepas 6 bulan. So now there's no more emergency ordinance, there is no emergency declaration, there is no more ISA. So agak tidak munasabah, totally unacceptable kalau kerajaan tidak membuat sesuatu. Kalau tahanan-tahanan ini merupakan ancaman kepada keselamatan negara, take immediate action, dakwa mereka dalam mahkamah di bawah akta undang-undang yang baru. They cannot just continue to be detained without any explanation to the public. Are they still a threat to the national security? Ini kita telah kami dalam ahli parlimen dari Pakatan Rakyat telah berulang kali membahas, termasuk dalam sesi ini. Tapi sehingga hari ini Menteri Dalam Negeri hanya maintain, kata mereka akan berlanjutan dengan tahanan sekurang-kurangnya sehingga tempoh
perintah itu habis, which is nonsense, because you're either a threat to the national security or you're not a threat to the national security. This is not serving a jail sentence. Serving a jail sentence is different. You finish your term of what you do, but this is national security. If you're a threat, then take action. If you're not a threat, you release immediately. You can't hold them with a law that is no longer existing. Sebagai orang yang pernah jadi mangsa ISA, saya cukup kecewa dengan kerajaan yang masih mempertahankan satu bentuk undang-undang yang masih wujud pada undang-undang yang baru ini, ialah untuk memberikan penderaan kepada rakyat, khususnya pada mereka yang ditahan. Dan saya fikir bahawa dengan kewujudan akta baru ini pun unsur-unsur ISA itu masih wujud dan masih kelihatan, yang tidak memberikan satu ruang kebebasan yang sebenarnya kepada rakyat, dan meletakkan rakyat masih dalam suasana ketakutan, dan penderaan-penderaan yang terus berlaku terhadap tahanan-tahanan ini, suatu yang di luar daripada proses amalan demokratik yang sepatutnya dipermatikan, dimasukkan proses-proses tersebut. Saya ada pengalaman bukan saja dalam ISA tapi juga dalam kes-kes tangkapan jenayah biasa, bagaimana proses siasatan yang terpaksa dilalui oleh orang-orang yang ditahan itu dengan seksaan. Malah rakan-rakan saya dalam tahanan ISA masa operasi Lalang juga pernah letakkan dengan puting rokok di bogel dan sebagainya. Ini masih berterusan sehingga sekarang. Jadi saya fikir bahawa kerajaan seharusnya menerjemahkan hasrat untuk memasukkan ISA itu dengan memberikan ruang kebebasan dan kembali kepada proses perundangan, iaitu membawa setiap mereka itu ke muka pengadilan.